Bagi tidak melengahkan waktu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, untuk memberikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan program Hari Pendengaran Sedunia pada hari ini. Dengan penuh hormatnya dipersilakan. Kita dah lama tukar SOP untuk sesiapa yang memberi ucapan, dia boleh buka pelitup muka kalau jauh jaraknya. Tapi kalau tengok pada amalan saya sebagai Menteri Kesihatan, saya selalu kekalkan pelitup muka. Tetapi atas semangat Hari Pendengaran Sedunia, saya buka hari ini saja. Ya. I know speech reading is not 100%, but it's an important tool for people who are hearing impaired. And imagine the trouble that people who've been hearing impaired have been having during the pandemic, when people have to close their faces and they cannot communicate effectively. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Yang berbahagia Datuk Harjit Singh, Timbalan Ketua Setiausaha, Datuk Dr. Muhammad Fikri, Pengarah Perkembangan Perubatan, Datuk Indra Dr. Syari, Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Dr. Muhammad Fikri, Abu Bakar, Pengarah Hospital Serdang, Datuk Dr. Siti Sabzah, Ketua Perkhidmatan ORL KKM, Dr. Tanaka from the World Health Organization, seterusnya puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita berkumpul untuk sambutan Hari Pendengaran Sedunia tahun 2022 peringkat kebangsaan di Hospital Serdang. Hari ini bersama 3 Mac merupakan hari yang sangat bermakna di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menetapkan sebagai sambutan Hari Pendengaran Sedunia pada setiap tahun dengan tema tahun ini, To Hear for Life, Listen with Care. Tema istimewa ini mengingatkan kita tentang kepentingan deria pendengaran dan tahun ini ia memberi fokus kepada pencegahan terhadap masalah pendengaran melalui amalan mendengar yang sihat dan selamat. Ini kerana kebanyakan punca masalah pendengaran adalah boleh dicegah ataupun acquired seperti mana Ketua Perkhidmatan sebut tadi. Berdasarkan World Report on Hearing 2021, masalah pendengaran pada masa ini telah menjejaskan lebih daripada 1.5 bilion penduduk di seluruh dunia dan menjelang tahun 2050 dianggarkan hampir 2.5 bilion penduduk dunia akan mengalami masalah di mana sekurang-kurangnya 700 juta daripadanya memerlukan rehabilitasi. Malaysia juga tidak terkecuali daripada masalah ini. Berdasarkan tahun laporan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan tahun 2019, 7.6% populasi dewasa, kira-kira 1.9 juta orang di Malaysia, mengalami ketidakupayaan pendengaran. Ketidakupayaan pendengaran bukan sahaja memberi kesan kepada pesakit, tetapi ia turut memberi kesan negatif kepada keluarga, kepada keadaan psikososial serta pembangunan ekonomi negara kerana ia melibatkan semua lapisan masyarakat dan semua peringkat umur dan dari bayi hingga ke warga emas. World Health Report on Hearing 2021 juga memberi penekanan bahawa pelaburan dalam mencegah dan menangani kehilangan pendengaran adalah wajar dilaksanakan pada masa ini berdasarkan kepada fakta berikut. Pertama, peningkatan kes masalah pendengaran akan meningkatkan kos rawatan dalam kalangan masyarakat sedangkan kebanyakan risiko kehilangan pendengaran actually is preventable. Yang kedua, pengesanan awal dan rehabilitasi masalah pendengaran yang efektif memberi manfaat kepada berjuta orang di semua peringkat usia. Ketiga, hampir $1 triliun kerugian ditanggung setiap tahun akibat masalah pendengaran. Ini belum mengambil kira kesukaran berkomunikasi, akses
kepada pendidikan dan interaksi sosial yang terhad kepada individu yang terlibat ataupun hearing impaired. Pelaburan dalam penjagaan telinga dan pendengaran telah terbukti lebih cost efektif dengan jangkaan pulangan hampir 16 US dollar untuk setiap $1 yang dilaburkan oleh kerajaan. Jadi returns on the investment in hearing assistance and aid is high. Puan-puan, tuan-tuan yang semati sekalian, OKU di Malaysia dilindungi di bawah Akta Orang Kurang Upaya tahun 2008, termasuklah OKU pendengaran. Mereka berhak menerima pengesanan awal ketidakupayaan, intervensi bersesuaian, serta rawatan rehabilitasi bagi mencegah ketidakupayaan selanjutnya. Menurut statistik terkini, terdapat 40,743 individu orang OKU pendengaran yang terdiri daripada orang dewasa dan kanak-kanak di Malaysia yang berdaftar hingga akhir tahun lepas. Saya rasa statistik ini adalah sangat rendah berbanding dengan tinjauan sebenar yang ada di komuniti kita. Di sini saya merayu dan menyeru individu yang bermasalah pendengaran untuk mendaftar atau didaftarkan oleh ahli keluarga atau jiran serta rakan-rakan bagi memastikan mereka mendapat hak dan peluang yang sama di kalangan masyarakat kita. Ini bukan hanya untuk OKU pendengaran, tetapi sebenarnya jumlah rasmi OKU kita adalah underreported. Dan oleh demikian kita tidak dapat memberi perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan perkhidmatan OKU yang disediakan oleh kerajaan. Bagi mendukung Akta OKU 2008 ini, KKM mengambil langkah untuk mengenal pasti masalah pendengaran di awal usia melalui program saringan pendengaran neonatal ataupun Universal Newborn Hearing Screening. Sehingga kini terdapat 44 buah hospital KKM yang menjalankan program ini. Melalui program saringan ini didapati insiden masalah pendengaran jenis kekal adalah 4 bagi setiap 1,000 bayi yang disaring. Namun, jumlah bayi yang disaring pendengaran pada masa ini adalah 62% sahaja daripada kadar kelahiran hidup. Peratusan ini perlu ditambah baik bagi mencapai standard ditetapkan oleh International Joint Committee on Infant Hearing, iaitu pada kadar 95% dan ke atas. Ini adalah penting kerana masalah hilang upaya pendengaran di kalangan bayi dan kanak-kanak adalah, seperti mana yang disebut tadi oleh Dr. Sabzah, adalah hidden disability. Dan kegagalan pengesanan awal memberi impak ketara terhadap masa depan mereka. Oleh itu, saya berharap kita dapat memperluaskan lagi program ini dan saya mahukan agar Universal Hearing Screening bagi bayi yang dilahirkan di Malaysia dijadikan salah satu agenda kesihatan kebangsaan pada masa akan datang, selari dengan amalan di negara-negara maju. Walaupun terdapat beberapa hospital yang mencapai sehingga 90% kadar saringan bayi-bayi baru lahir, kadar purata di seluruh negara masih rendah, iaitu 62% seperti yang saya nyatakan tadi. Cabaran utama yang dihadapi termasuklah untuk perolehan aset yang lebih banyak dan terkini. Kekuatan sumber manusia yang terhad khususnya audiologis dan kumpulan sokongan. Serta pelan koordinasi dan kolaborasi yang mantap diperlukan di peringkat KKM, negeri, hospital iaitu antara perkhidmatan ORL, obstetrik, kanak-kanak ke jururawatan dan pihak pentadbir untuk program Universal Neonatal Health Screening. Must be a whole of society approach, termasuklah community dan juga keluarga. Dengan cabaran yang ada serta sasaran kita untuk meningkatkan lagi kadar saringan pendengaran di kalangan bayi baru lahir, saya mahu program National Ear and Hearing Care yang kita ada sekarang diangkat sebagai sebuah jawatan kuasa khas di bawah bahagian perkembangan perubatan untuk melaksanakan perancangan strategik, penyelarasan dan pemantauan terhadap UNHS bagi memastikan kita berupaya membuat intervensi awal ke atas bayi-bayi baru lahir yang dapati mempunyai masalah pendengaran. NEHC boleh menggunakan pakai kerangka model-model sedia ada di bawah WHO dengan tanggungjawab pemantauan pengumpulan data masalah pendengaran dapat disokong oleh pangkalan data daftar ORL kebangsaan ataupun National ORL Registry di bawah Pusat Informatik Kebangsaan. Let's work together. Saya sebagai menteri akan memberi sokongan
Mungkin dalam tempoh masa 2-3 tahun kita naikkan kadar ini kepada 90%. Let's do this together. Ya. Puan-puan, tuan-tuan yang seperti sekalian, penekanan perawatan pendengaran di kalangan orang dewasa dan warga emas juga perlu diberikan perhatian. Data saintifik terkini mengesahkan bahawa risiko demensia dan kemurungan adalah lebih tinggi di kalangan warga emas yang mengalami masalah pendengaran seperti mana yang dinyatakan oleh Lancet Commission. Rawatan awal dan pembedahan dapat menyembuhkan sebahagian besar penyakit telinga dan boleh mengambil semula pendengaran. Namun sekiranya masalah pendengaran adalah kekal atau tidak dapat dipulihkan, penggunaan alat bantu pendengaran atau implan koklear berserta terapi rehabilitasi secara intensif oleh pegawai pemulihan audiologis dan pertuturan ataupun speech therapist dapat membantu memudahkan komunikasi individu. Saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan memang telah menyediakan dana bantuan peranti pendengaran untuk pesakit yang kurang berkemampuan dan pendapatan rendah mengikut kriteria yang ditetapkan. Sukacita juga saya maklumkan kini KKM mempunyai 10 hospital satellite implan koklear sejak program implan koklear kebangsaan dilaksanakan pada tahun 2008. Sehingga tahun ini lebih dari 537 kanak-kanak dan individu dewasa telah menjalani pembedahan implan koklear. Pembedahan ini adalah satu pembedahan microsurgery yang rumit dan KKM mempunyai pakar-pakar bedah ORL terlatih untuk menjalankan pembedahan ini. Kejayaan pesakit merupakan kejayaan berpasukan dengan susulan perawatan rehabilitasi intensif audiologi dan juga speech therapy. Laporan Ministry of Health Malaysia National MOH Cochlear Implant Program 2008-2018 menunjukkan hasil pembedahan implan koklear di fasiliti KKM telah mencapai tahap keberkesanan dan selamat setanding dengan negara-negara maju. Bagi memperkukuhkan tadbir urus penjagaan telinga dan pendengaran di Malaysia, KKM telah melakukan kolaborasi antara jabatan kerajaan, badan-badan berkanun, NGO, pihak swasta. Hal ini bagi memastikan penjagaan kesihatan telinga dan pendengaran dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan dilaksanakan melalui penubuhan jawatan kuasa National Ear and Hearing Care di bawah perkembangan perubatan KKM sebagaimana disarankan oleh WHO. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada bahagian perkembangan perubatan dan perkhidmatan ORL serta semua yang terlibat dalam memberikan rawatan penjagaan telinga dan pendengaran. Marilah kita bersama-sama memperkasakan individu, keluarga serta masyarakat terhadap kesedaran penjagaan telinga dan pendengaran. Di samping usaha pengesanan awal, amalan mendengar yang sihat dan selamat adalah langkah pencegahan awal bagi menangani masalah ini. I think I also need your help. I must admit this morning that my mother's hearing is suffering now, but she doesn't want to wear her hearing aid. And that's resulting in a lot of miscommunication at home. So you must help me out here. Puan-puan, tuan-tuan, she's going to hate me for saying that. Puan-puan, tuan-tuan yang seperti sekalian, marilah kita mengamalkan 4 amalan mendengar yang sihat dan selamat. Pertama, bagi yang menggunakan peranti auto peribadi, pastikan had kekuatan bunyi yang didengari oleh telinga adalah kekal di bawah 80 decibel, not too loud on your earphones. Yang kedua, pekerja yang terdedah kepada kebisingan yang berterusan di sektor perindustrian, sektor penerbangan dan golongan yang terlibat dengan aktiviti rekreasi, sukan dan penggunaan senjata api dan seumpamanya, lindungilah pendengaran anda sepanjang masa dengan menggunakan alat-alat pelindung telinga bersesuaian seperti ear muffs, ear plug dan sebagainya. Ini saya dulu askar wataniah budaya. Askar ni dia bila pergi lapang sasar tembak dia maco, dia tak pakai earplug, akhirnya hilang pendengaran. Ketiga, pantau dan pastikan tahap pendedahan kepada kebisingan adalah selamat seperti yang disarankan oleh pihak wajib. Dan keempat, jalankan pemeriksaan pendengaran bagi mengenal pasti masalah pendengaran di peringkat awal. Of course, prevention is always much better than cure. Dengan diharapkan kita semua dapat memudayakan amalan sihat ini di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pengunjuran majlis ini,
kepada para penyumbang yang telah bermurah hati untuk menyumbangkan alat-alat baru pendengaran kepada pesakit yang kurang berkemampuan. Ini adalah antara aspirasi keluarga Malaysia yang ingin kita terapkan, iaitu semua rakyat Malaysia akan bersama-sama dalam susah dan senang, terutamanya membantu dari aspek kesihatan. Jadi dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan Hari Pendengaran Sedunia peringkat kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis memohon kesudian Yang Berhormat Menteri Kesihatan agar kekal di atas pentas bagi menyempurnakan upacara gimik perasmian Hari Pendengaran Sedunia. Pihak majlis juga dengan segala hormatnya mempersilakan para Divka Hormat Yang Berbahagia Datuk Harjit Singh dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Siti Sapsah binti Muhammad Hashim diiringi oleh Dr. Saraiza binti Abu Bakar untuk sama-sama berada di pentas bagi menyempurnakan majlis perasmian Hari Pendengaran Sedunia. Dapat kita saksikan di atas pentas telah tersedia sebuah replika telinga di mana Yang Berhormat Menteri akan memasukkan kamera endoskopi ke dalam saluran telinga tersebut sebagai simbolik pelancaran Hari Pendengaran Sedunia. Maka rasmilah sudah Majlis Pendengaran Sedunia peringkat kebangsaan tahun 2022. Terima kasih Yang Berhormat Khairi Jamaluddin.